Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini saya membuat satu live sebagai perutusan ya kepada pengundi, seluruh pengundi Melayu Islam di negara ini, dan saya harap anda semua mengambil perhatian ya terhadap apa yang ingin saya sampaikan. Jadi beberapa hari lepas saya berada di Langkawi, dan di dalam satu ucapan yang telah saya beri, saya ada sentuh isu yang akan saya bangkitkan di sini, yang anda boleh rujuk juga di YouTube Regi JC Ritaudin ya. Dan seperkara lagi, sebelum saya mulakan, link kepada 4 video penting di dalam YouTube Regi JC Ritaudin akan saya letak di ruang tajuk sebentar lagi selepas live ini. Jadi pastikan anda menonton video-video berkenaan, semuanya pendek, semuanya penting. Jadi saya mulakan dengan memberitahu kepada anda bahawa sekarang ini berlaku satu perang persepsi, perang saraf yang cukup hebat di media sosial, di mana gambaran-gambaran palsu diberikan berbanding realiti semasa. Contohnya, apabila kita lihat ada kononnya dapatan daripada Badan Penyelidik mencadangkan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri pilihan rakyat, diikuti dengan dia ni, diikuti dengan dia tu dan sebagainya. Jadi kita tahu bahawa ini adalah palsu. Bagaimana kita tahu? Saya berurusan dengan sumber-sumber dari Badan Penyelidik, dan saya lazimnya tidak berurusan dengan pihak atas, sebab saya tahu data yang diperolehi kadang-kadang dimanipulasi kerana pihak tertentu akan cenderung ke arah kumpulan tertentu ya. Jadi kita ada sumber-sumber dalam, kemudian dari ahli politik, penganalisa politik, sumber risikan dan sebagainya yang kerap bertemu dan mengumpulkan data, dan juga melakukan tinjauan secara langsung sama ada menerusi chat atau panggilan terus, dan banyak tinjauan telah kami lakukan. Dan tinjauan-tinjauan saya transparan, dan saya war-warkan kepada semua untuk datang mengundi, di mana apabila saya warkan, anda tahu anda bukannya semestinya penyokong BN ke PH ke Perikatan ke, anda memang semua akan mendapat mesej saya dan boleh mengundi. Jadi daripada tinjauan saya, contohnya dari segi siapa harus menjadi Perdana Menteri, Tun Mahathir mendahului sebanyak 48%, diikuti dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin 30%, Anwar Ibrahim sekadar 15%, Zahid dan Ismail Sabri boleh diabaikan. Jadi keputusan ni anda boleh lihat, saya akan letak link, anda boleh pergi, anda boleh lihat betapa terbukanya saya berhubung dengan cara penyelidikan ini dibuat, dan undian setakat ini melebihi 2,500. Tapi tak mengapa, itu hanya satu contoh sahaja yang ingin saya sampaikan berhubung dengan persepsi-persepsi palsu yang sedang ditimbulkan. Satu lagi persepsi palsu adalah apabila saya berada di Langkawi, kononnya kita diberitahu Tun Mahathir akan kalah. Tetapi apabila saya lakukan tinjauan dan rakam tinjauan itu, saya dapati daripada 10 orang ditanya, 10-10 jawab amat sayangkan Tun, akan kekal sokong Tun. Jadi masyarakat Melayu Islam perlu berwaspada, kerana yang sedang dan akan terus menipu masyarakat Melayu Islam bukan pemimpin-pemimpin Melayu Islam tertentu yang kini bertarung di dalam medan pilihan raya. Saya mulakan dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim diketahui memimpin sebuah parti yang sebenarnya dia tidak mampu kawal. Parti dia berpecah belah. Kalau kita lihat pemilihan PKR yang terakhir, lebih 85% ahli dia tak keluar mengundi. Saya tahu berkenaan dengan ceramah-ceramah yang dihadiri Anwar, tak sampai pun 50 orang yang hadir. Hanya ceramah-ceramah tertentu dekat dengan kawasan yang ditandinginya ada kehadiran ramai, dan itu diwar-warkan secara besar-besaran di dalam Facebook.
Ini adalah perkara biasa. Ya, mesti kalau anda bertanding di situ, orang ramai akan turun kat sana. Ya, jadi banyak yang ceramah tidak dapat sambutan, dan banyak ceramah PKR, DAP, Amanah tidak dapat sambutan. Begitu juga banyak ceramah PKR, Bersatu, PAS, Gerakan tidak dapat sambutan. Cuma di Kelantan, Terengganu, PAS itu kita tidak nafi, dia kuat. Ya, Bersatu contohnya 1-2 tempat di mana Muhyiddin tu kuat, memang ada ramai akan datang. Tetapi secara amnya, seluruh yang ditimbulkan ini adalah persepsi. Dan orang-orang ini semuanya adalah Melayu Islam. Yang ditipu Melayu Islam. Saudara sadari, hari ini saya ada membuat satu video. Anda boleh tonton video tersebut, iaitu live yang saya buat tengah hari lepas. Saya ceritakan, ya, kalau kita lihat kenyataan Taqiyuddin, memang jelas, ya, bahawa beliau mengatakan memang akan pertimbang selepas pilihan raya perlu atau tidak kerjasama dengan BN. Taqiyuddin kata kenyataan dia salah tafsir. Jadi saya baca kenyataan asal, saya baca kenyataan penafian, dan selepas membaca kedua-duanya, saya dapati memang apa yang kita dapat ialah dia mencadangkan ada kemungkinan akan kerjasama. Dan PAS dengan Bersatu bersekutu dalam Perikatan Nasional. Kalau bersekutu, takkan Muhyiddin sampai perlu keluar kenyataan di media untuk menegur, ya, dengan mengatakan Taqiyuddin tidak ada kuasa untuk pergi berunding, tidak diberi kuasa untuk berunding dengan barisan. Dia tidak defend Pak Taqiyuddin. Dia tidak kata ini adalah semua angkara orang ni ke orang tu ke. Dia cuma kata dia tidak ada kuasa. Jadi Muhyiddin sebenarnya tidak menafikan bahawa Taqiyuddin mungkin telah mengatakan apa yang didakwa. Dia katakan iaitu Perikatan Nasional mungkin kerjasama dengan Barisan Nasional. Ya. Dan Muhyiddin sendiri, dia berkata Perikatan Nasional memang masuk nak menang. Itu bukan penafian. Penafian adalah sekiranya Muhyiddin berkata tidak kira berapa kerusi yang Perikatan dapat, tidak akan kerjasama dengan Barisan. Dia tidak berkata demikian. Dia kata Perikatan masuk untuk menang dan tidak kerjasama dengan BN. Tetapi timbul persoalan, apakah jika Perikatan tidak cukup kerusi, dia akan bincang dengan Barisan? Itu jadi tanda soal. Kerana sekiranya Perikatan tidak cukup kerusi dan dia bincang dengan Barisan, akhirnya kita akan dapat situasi sama. Kerajaan rapuh, ya, seperti mana sebelum pilihan raya umum ke-15. Dan timbul persoalan, kenapa PRU diawalkan? Ada orang berkata, Laskar masuk, dia berkata, oh lagi, ini perkara biasa, mesti gabung untuk bentuk kerajaan. Ya, tapi boleh bergabung dengan pihak lain. Mengapa bergabung dengan kleptokrat? Sedangkan Muhyiddin dulu sudah menipu rakyat, menipu mandat rakyat, atau mengkhianati mandat rakyat apabila bersekongkol dengan kleptokrat ini pada langkah Sheraton untuk menumbangkan kerajaan mandat rakyat. Jadi siapa nak kata dia tak akan lakukan semula? Ya. So, ada pilihan-pilihan lain. Saudara-saudari, penyatuan ummah amat diperlukan. Ya. Kita hendak berlaku adil kepada semua bangsa. Tetapi penyatuan ummah diwar-warkan. Kononnya PAS dan UMNO ni berjuang untuk penyatuan ummah. Kononnya Bersatu ni berjuang untuk penyatuan ummah. Muhyiddin keluar daripada Pakatan Harapan, dia bawa Bersatu bersama, kononnya tidak tahan dengan DAP. Nak tubuhkan kerajaan Melayu Islam kononnya. Tetapi bila dah keluar daripada Pakatan Harapan, Parti Bersatu terus dibuka kepada Bukan Islam. Itu hak Muhyiddin. Ya? Dan Muhyiddin kemudian bersalaman dengan Gerakan. Itu hak Muhyiddin. Tetapi saya nak tanya, adakah itu bertepatan dengan janji Muhyiddin bahawa kita hendak tubuhkan kerajaan Melayu Islam? Dia bersaudara dengan PAS dan UMNO. Tetapi sekejap nampak macam PAS baik dengan dia, sekejap nampak macam PAS tak setuju dengan dia. Ya. Kemudian PAS dengan UMNO pun cerita dia sama. Kemudian saling cakar bercakaran, tikam menikam, pijak memijak. Ya. Jadi parti-parti bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam
di dalam kerajaan yang kononnya Melayu Islam membawa kepada perpecahan ummah dalam kadar yang tidak sepertinya sebelum ini dalam sejarah tanah air. Ini bukan penyatuan ummah, ini penghancuran ummah, kehancuran permuafakatan antara saudara-saudara seagama, iaitu agama Islam. Ya. Jadi kalau kita lihat Perikatan Nasional pula, ada dua parti Melayu utamalah bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam. Sekejap nampak macam bersaudara, sekejap nampak macam nak pergi hala-hala lain. Di dalam Barisan Nasional pula ada satu sahaja, iaitu UMNO. Di dalam Pakatan Harapan ada satu sahaja, iaitu Amanah. Saya takkan kira PKR. Kemudian gaduh, bercakaran. Kalau kita lihat UMNO berpecah teruk. Jangan kata kerajaan yang ditubuhkan pecah, parti pun pecah. Zahid tak boleh kawal. Zahid pula terpalit jenayah. Muhyiddin pula tak dapat kawal Bersatu. Ramai pemimpin bahagian dah keluar daripada Bersatu. PKR pula, Anwar Ibrahim tak boleh kawal PKR. Partinya berpecah teruk. Seperti yang saya katakan, dalam pemilihan parti ramai akan umbi boikot. Ya. Dan ahli-ahli parti dia, 11 ahli parlimen terlibat dalam pengkhianatan yang menjayakan langkah Sheraton. Ya. Jadi semuanya carca merbah, semuanya jadi dalca. Ya. Itukah yang dikatakan penyatuan ummah? Penyatuan ummah sebenar-benarnya adalah apa yang dibawa oleh Tun Mahathir. Mahathir tidak berjanji, dia tidak menjaja penyatuan ummah, tetapi dia lakukan. Dia tidak bercakap banyak. Malah sebelum langkah Sheraton, Tun Mahathir telah menubuhkan pentas Melayu, pentas Maruah Melayu. Di situ dia tidak tulis di pintu pagar, hanya mereka yang bersetuju dengan saya sahaja boleh masuk. Dia tidak tulis. Ya. Dia jemput PAS, dia jemput wakil Bersatu, dia jemput wakil Amanah, dia jemput wakil PKR, dia jemput wakil UMNO, dia jemput wakil NGO, dia jemput wakil pertubuhan-pertubuhan yang bertunjangkan Melayu Islam. Semuanya boleh berucap. Dia tidak kawal siapa nak cakap apa. Kalau nak serang dia pun orang boleh sebenarnya. Okey. Itulah pentas muzakarah sebenar-benarnya, satu-satunya dalam sejarah tanah air, khususnya sejarah Islam di tanah air ini yang didirikan. Dan orang yang mendirikannya tak lain tak bukan Tun Mahathir, yang terkenal juga di seluruh dunia, khususnya di dunia Islam. Ya. Dan selepas itu, apabila Muhyiddin nak tubuhkan kerajaan Melayu Islam, semuanya hancur. UMNO nak tubuhkan kerajaan Melayu Islam, semuanya hancur. Kononnya DAP adalah musuh, tetapi akhirnya UMNO bermuzakarah dengan DAP mempertimbangkan jajaran politik baru di Perak bersama Anwar Ibrahim. Ya. Tetapi Tun sekali lagi dia tidak bercakap, saya nak satukan ummah menerusi penyatuan parti Melayu. Dia buat dalam sekelip mata, sudah wujud satu gabungan melibatkan 4 parti yang bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam dan satu gabungan NGO yang bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam. Pertama kali dalam sejarah wujud satu pergabungan yang sebenar-benarnya mencerminkan penyatuan ummah. Saudara-saudari, sekiranya anda beragama Islam, anda bertanggungjawab bukan hanya kepada diri anda, agama anda, tetapi juga kepada keluarga anda, anak anda, cucu. Jangan sampai anak cucu esok bertanya kenapa bapa atau emak atau ibu begitu daif, begitu naif, sehingga boleh terjerumus dan terperangkap dalam perang propaganda, sehingga tidak sedar pihak mana yang sebenar-benarnya memperjuangkan prinsip-prinsip asas Islam, berbanding dengan pihak yang hanya hendak undi anda, menjaja segala apa yang boleh dijaja, termasuk perjuangan penyatuan ummah demi kuasa dan kedudukan, demi undi anda. Apa yang anda nak jawab? Masa depan anak anda, cucu anda akan tergadai. Ya. Anda sebenarnya memikul tanggungjawab yang berat, kerana segala pertimbangan perlu didahului atau dilihat menerusi kacamata tuntutan Islam. Ya. Saya bukannya berkata anda perlu fanatik. Ini bukan mesej yang perkauman yang perlu ditakuti oleh bangsa lain. Tak, saya tak cerita berkenaan nak sisir bangsa lain, tak.
Tetapi sebagai seorang Islam, anda wajib meletakkan agama sebagai keutamaan, kemudian bangsa dan negara. Ya. Apa yang telah dilakukan oleh mereka? Mereka telah memecah belahkan ummah. Di bawah pentadbiran Muhyiddin, rakyat paling sengsara dalam sejarah tanah air. Itu tidak boleh diubah. Saya pergi keluar, kononnya ada gelombang nak sokong Muhyiddin. Bila pergi keluar, tak ada sesiapa yang saya jumpa kata kami setuju Muhyiddin, kami suka Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Marah kat dia ada. Di bawah pentadbiran Muhyiddin, orang terdesak kerana kerajaan gagal berfungsi sampai berlaku kempen bendera putih. Ya, itu semua berlaku di bawah pentadbiran Muhyiddin yang kemaruk kuasa dan kedudukan. Apabila masuk UMNO pula, kita lihat Perdana Menteri, walaupun saya kagum dengan beberapa perkara yang dia lakukan, akhirnya dia melutut kepada kluster mahkamah apabila diminta membubarkan parlimen. Rakyat tidak didahulukan. Dia dah bubar pada musim tengkujuh, dah tahu ada amaran akan berlaku banjir, kini tiba-tiba bercerita berkenaan dengan kemungkinan pilihan raya ditangguh, siapa yang boleh tangguh dan sebagainya. Kenapa bubar? Kenapa melutut kepada Zaid Hamidi? Bagi saya, rakyat sekarang melihat Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri boneka. Jadi lakukan jihad kali ini, PRU 15 kali ini adalah jihad Melayu Islam untuk menyelamatkan negara dan memartabatkan, mengembalikan keunggulan nilai peradaban Islam di bumi Malaysia ini. Wajib anda berjihad. Saya tak suruh pegang pedang. Jihad tidak semestinya hanya bermakna pegang pedang pergi berperang, bukan. Banyak maksudnya. Anda pegang pen, anda pergi ke peti undi dan anda pangkah pihak yang benar-benar menjiwai perjuangan rakyat, itu sudah satu jihad. Kalau kita lihat pada tahun 1946 ketika penubuhan UMNO, banyak persatuan-persatuan bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam bersatu untuk menentang Malayan Union, ya, sehingga terbentuknya piagam yang menjurus kepada pembentukan UMNO, iaitu sebuah parti politik di Istana Johor. Ya. Mengapa mereka lakukan? Pada ketika itu mereka tidak mementingkan nyawa mereka. Nyawa mereka ni perkara kedua. Yang utamanya agama, bangsa dan negara. Dan apabila mereka mendapati ianya diancam oleh penjajah, ya, dan juga kedaulatannya, negara ni diancam oleh penjajah, maka mereka segera bersatu dan sanggup tumpah darah, ya, demi mempertahankan maruah agama, bangsa dan negara, kedaulatan negara. Jadi hari ini kita berdepan dengan krisis. Krisis ini adalah satu bentuk ancaman kepada agama, bangsa dan negara. Jadi kita tidak boleh utamakan diri kita. Kita perlu utamakan maruah agama, bangsa dan negara dan melakukan jihad dengan memegang pen dan sanggup melakukan pengorbanan. Biar banjir, biar kereta rosak, biar apa cabaran sekalipun, lakukan pengorbanan, pergi ke pusat mengundi dan undi. Biar peratus yang keluar tahun ini lebih daripada 90%. Kerana ini melibatkan masa depan anak anda, cucu anda. Ya. Kita tidak boleh memandang ringan PRU 15 ini. Kita perlu pastikan bahawa kita tidak memberi ruang kepada kumpulan-kumpulan pengkhianat, kumpulan-kumpulan kleptokrat, kumpulan-kumpulan yang memudaratkan ekonomi negara, politik negara, ya, dan pendidikan negara. Ya. Kita tidak boleh terima bekas banduan sebagai Perdana Menteri yang dituduh dan disabitkan bersalah dulu atas tuduhan meliwat. Kita tidak boleh terima seorang yang terpalit dengan kes jenayah, ya, yang sedang menerajui satu parti di mana ada ramai yang berdepan dengan kes jenayah berat. Kita tidak boleh menerima seorang pengkhianat mandat rakyat. Kita tidak boleh menerima orang yang kata dia nak tumbangkan, ya, Kerajaan Barisan Nasional
yang dikatakannya korup dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, segala masalah yang kita hadapi adalah punca daripada kelakuannya yang bersekongkol dengan pihak yang dia katakan sekarang adalah tidak berguna. Dan dia gagal menafikan bahawa mungkin akan kerjasama balik dengan pihak yang sama. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan yang kemaruk kuasa. Kalau kita lihat Perikatan Nasional, dia dah umum calon Perdana Menteri. Kalau kita lihat Barisan Nasional, dia dah umum calon Perdana Menteri. Kalau kita lihat Pakatan Harapan, dia dah umum calon Perdana Menteri. Tetapi kalau anda lihat pemimpin Melayu Islam yang saya dah beritahu, dia tidak bercakap, dia tidak menjaja apa-apa, dia hanya menunjuk kepada anda kepimpinannya sebagai seorang pemimpin Islam menerusi tingkah lagu dia. Tun Mahathir tidak pernah beritahu bahawa dia adalah calon Perdana Menteri GTA. Apa yang dia beritahu ialah kalau esok rakyat nak, dia terima. Tapi dia tidak isytiharkan siapa calon Perdana Menteri GTA. Itulah Tun Mahathir Mohamad. Jadi orang nak kata apa? Kata ada Laskar akan masuk, ini promosi GTA dah masuk dah. Ya, ini regi itu. Pedulilah. Ya. Saya sebenarnya tidak berpihak dan masih tidak berpihak. Tetapi jangan salahkan saya apabila saya buat analisa dan saya dapati hanya ada satu kumpulan yang benar-benar